merobohi pengganas Sulu pada 2013. Peristiwa pertempuran berdarah yang tercetus pada 1 Mac 2013 di Kampung Tan Duo, Lahad Datu Sabah merupakan titik hitam dalam tinta sejarah negara. Peristiwa bermula dengan pendaratan segerombolan anggota militan bersenjata dari selatan Filipina yang dikenali sebagai Royal Sulu Force RSF, diketuai oleh Raja Muda Agrimuddin Kiram bersama Datuk Amir Baha Husin Kiram, Datuk Piah serta Jeneral Haji Musa Abdullah. Di sepanjang konflik berlangsung, Unit 69 Komando merupakan antara pasukan utama PDRM yang diatur gerak untuk berhadapan dengan pihak RSF. Kerajaan Malaysia mahukan konflik ini diselesaikan secara aman tanpa melibatkan pertumpahan darah berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang dipersetujui pada tahun 1963 oleh pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pihak RSF telah menguasai beberapa buah rumah penduduk kampung untuk dijadikan pusat pemerintahan mereka yang berjarak hanya kira-kira 700 meter dari tempat pendaratan dan ianya dikawal secara berterusan. Memandangkan situasi krisis mempunyai sifat-sifat ketenteraan, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA telah mengambil keputusan untuk mengatur gerak Unit 69 Komando atau lebih dikenali dengan gelaran BAT 69 bagi menangani krisis tersebut. Pada 13 Februari 2013, jam lebih kurang 01.30 hours, kumpulan pendahulu BAT 69 telah diberi taklimat terakhir sebelum bergerak ke lapangan terbang Sungai Besi. Kumpulan ini menaiki pesawat King Air 9 Mike Papa Tango Alpha, 9 Mike Papa Tango Bravo, 9 Mike Papa Tango Charlie, pasukan gerakan udara menuju ke lapangan terbang Lahad Datu Sabah. Tanggal 13 Februari 2013, Unit 69 Komando telah menubuhkan markas taktikal di Felda Sahabat 16 bagi tujuan mengatur gerakan penugasan trup berikutnya. Seterusnya, pada 15 Februari 2013, trup berikutnya telah diterbangkan dari lapangan terbang Subang ke lapangan terbang Tawau menggunakan pesawat Charlie 130 milik Tentera Udara di Raja Malaysia. Di awal pencerobohan, pihak polis di Raja Malaysia melalui pasukan gerakan AM PGA telah melaksanakan otokodon atau kawalan perimeter luar bertujuan untuk menghalang sebarang pergerakan keluar RSF serta memastikan keselamatan orang awam terjamin. Pada masa yang sama juga, Tiger Platoon Battalion PGA turut diatur gerak. Pada 16 Februari 2013, jam lebih kurang 23.15 hours, tim sniper diketuai oleh Inspektor Rosli bin Wahab bersama 7 anggota telah mengambil kedudukan pada jarak 800 meter dari sasaran. Tim sniper ini dipertanggungjawabkan untuk mengumpul maklumat terhadap pergerakan RSF. November 1, Sarah 1, dalam kedudukan, over. Roger, Sarah 1, Alpha
November 1, laporan. Over. Alpha November 1, Sarah 1, laporan. Kelihatan 15 ke 20 lelaki berpakaian loren ala tentera, bersenjata laras panjang di kawasan putih rumah 12. Terima, wah. Roger, Serawan. Copy. Kedudukan tim sniper adalah sebaris dengan rumah kongsi yang terletak berhampiran dengan kawasan di bawah penguasaan tentera RSF. Kawasan pemerhatian ini adalah sangat strategik kerana anggota sniper dapat memantau pergerakan RSF ke lokasi sumber air. Kerajaan Malaysia berhasrat menamatkan krisis ini dengan aman bagi mengelakkan pertumpahan darah. Justru itu, ruang rundingan dibuka. Assalamualaikum. Pendirian kerajaan Malaysia adalah jelas iaitu tidak akan sesekali berkompromi mengenai isu membabitkan kedaulatan tanah air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Unuhin hajat Nio mari. Apa hajat kamu datang kemari? Kami wakil daripada kerajaan. Apa yang diminta supaya kamu menyerah diri, letakkan senjata dan balik ke kampung halaman. In kami ini wakil dari kerajaan. Uni in piang ayo, si murindil na kamu, ibutang nen sinapang, uwi na kamu paula. Pasubuhin kerajaan Nio, dihili kami waktu, ampa kami ibutang senjata. Bagi tahu kerajaan kamu, beri kami masa untuk kami meletak senjata. Nah, Bang Piat tu, okey nah. Okey nah, magsukul. Bermula 15 Februari 2013, pasukan perunding PDRM diketuai oleh Timbalan Pengarah Cawangan Khas 1, Datuk Seri Abdul Hamid bin Badur telah mengadakan rundingan bersama Agbimuddin Kiram, Amir Baha serta Datu Pia. Hasil rundingan awal, Agbimuddin Kiram bersetuju untuk pulang ke Sulu. Namun beliau kemudiannya berdolak-dalik dan mahu menetapkan sendiri tarikh untuk RSF berundur. Menjelang penghujung Februari, keputusan dibuat untuk tidak lagi bertolak ansur terhadap penceroboh. Setelah diberi peluang kepada Raja Muda Agbimuddin Kiram serta RSF, kini cengkaman terhadap kedudukannya akan diperhebatkan oleh pihak PDRM.
amaran serah diri dan tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap RSF. Risalah-risalah boleh disebarkan melalui kaedah digugurkan dari udara menggunakan helikopter 355 November Accurate, pasukan gerakan udara polis Diraja Malaysia. Penyebaran risalah dari udara bermula pada 23 Februari 2013 dalam bahasa Tausug dan telah ditaburkan di sekitar Kampung Tanduo. Warning, himputan senjata Samurindil kamu adalah ayat yang tertulis di risalah yang bermaksud amaran letakkan senjata, serah diri. Setelah tawaran dan rundingan menemui jalan buntu, pihak PDRM mengambil keputusan mengeluarkan saki-baki orang awam, seterusnya mengecilkan perimeter musuh. Trup 69 Komando kemudiannya dipecahkan kepada 5 sektor secara berperingkat. Sektor Alpha diketuai oleh DSP Hakemal bin Hawari. Sektor Bravo diketuai oleh Superintendent Manca Anak Atta. Sektor Charlie diketuai oleh DSP Anwar bin Rosdi. Sektor Delta diketuai oleh DSP Abdul Rani bin Alias. Dan Sektor Echo diketuai Chief Inspector Rosmadi bin Rosli dengan misi Disarm and Arrest. Salah satu cara kemasukan trup 69 Komando adalah dengan bantuan bot daripada pasukan polis Merik. Bagi sektor Alpha dan Delta, trup ini telah menggeledah beberapa buah rumah, termasuk rumah dipercayai tali barut bernama Ahmad Malandi atau lebih dikenali sebagai Mat Bok. Semua rumah yang digeledah didapati kosong dan tiada orang awam. Pada 1 Mac 2013, jam lebih kurang 09.50 hours, semasa proses menghampiri sasaran, patrol daripada sektor Bravo dan Charlie telah bertembung dengan pihak RSF. Tiger! Tiger! Gua kamu Randy! Keluar kamu dari sini! Bukan sah lupa niu ini! Ini bukan tanah kamu! Ini lupa namu! Ini tanah kami! Kung anong nangyari, hindi kami umatras. Apa-apa terjadi, kami tak berundur. Bukan Tiger. Bukan Tiger. Yato Sen ketuanya. Itu ketua dia. Tembak ke AO. Tembak di kepala. Broker, ambil perlindungan. Dia nak tembak kepala.
La ilaha illallah. Jauh! Jauh! Megak kena! Bang! Bangun! Bang! Bangun! Broker! Megak kena! Allahu Akbar! Medik! Medik! Allahu Akbar! Dah, kuat lagi dah! Masih buk kita! Mundur! Watak utsila! Ramai dorang! Masih buk kita! Masih buk! Mundur! Mundur! Alpha dari broker. Laporan. 2 trooper terkorban. Inspektor Zulkifli dan Kopral Sabarudin. 3 trooper cedera. Kopral Azman Ampong, Kopral Tarmizi dan Konstable Kayum Haikal dalam keadaan stabil. Mohon bantuan jumpa kadar segera. Udara dari Alpha Number 1. Alpha November 1, udara, go ahead. Udara Alpha Number 1, mohon bantuan 1 kali chopper untuk extraction ke lokasi pertempuran di Gulf Romeo 741101. Diulang 741101. Terima, over. Roger, Alpha November 1, copy. Pertempuran yang telah berlangsung selama 1 jam itu telah mengorbankan Inspektor Zulkifli bin Mamat serta Kopral Sabarudin bin Daud. Manakala 3 anggota VAD 69, Kopral Muhammad Tarmizi bin Hashim, Kopral Azman bin Ampung dan Lans Kopral Muhammad Qayyum Aikal bin Zulkifli telah tercedera akibat terkena tembakan. 3 anggota yang cedera telah dikeluarkan dari kawasan Red Zone dengan helikopter 355 November Ecural milik pasukan gerakan udara yang dikendalikan oleh DSB Idris bin Ismail. Keberanian juruterbang PDRM ini benar-benar diuji apabila beliau mampu mendaratkan pesawat di kawasan pertempuran. Untuk makluman para hadirin juga, seramai 15 orang Royal Suluk Force telah berjaya ditumpaskan. Raja Muda Agibudin Kiram dan Datuk Piah telah melarikan diri ke selatan Filipina. Datuk Amir Bahar Hussein Kiram pula telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, serta Jeneral Haji Musa Abdullah telah maut ditembak ketika pertempuran. Manakala senjata milik pihak RSF turut berjaya dirampas. Bagi pihak 69 Komando, peristiwa berdarah ini menjadi bukti kepada sebuah perjuangan dari hati yang ikhlas dan reda dalam mempertahankan tanah air tercinta. Bunda, gundah walang.
lawan terbilang. Oktober 69. Putra mula bertatih jalan. Tambah tangkas putra pilihan berkat ilmu serta latihan. Bukan semua orang dalam banyak tabah, kental, tega dilanya. Bukan semua orang dalam banyak layak terpilih menyarung tanjak. Tanjak kelabu nampak bersajak di lengan lencana, kerambit dan tombak. Pada kawan disegan banyak, pada musuh digertak tua. Putra bonda pahlawan bermaruah, memelihara tanjak ibarat tuah. Pantang menyerah, mengaku kalah. Biar peti penentu lagi terbelah. Putra bonda gagah bertempur. Musuh tersungkur mencium lumpur. Putra bonda bersemangat terjal, berpantang maut sebelum ajal. Biar tubuh dibasahi darah, menitis, mengalir, membuah merah, tetap menyerbu bak anak panah. Hancur bat perkalan tanah, hingga ketitisan darah terakhir. Janji putra bonda tak mungkir. Bonda! Putra pergi mengotakkan janji. Semoga tergolong orang terpuji. Sejarah megah putra di pusara, menggamit warisan darah perwira. Menggamit warisan darah perwira. Hadirin yang dihormati sekalian, sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-216, kami bawakan khas kepada para hadirin 3 orang cahaya mata kepada Allahyarham ASP Zulkifli bin Mamat dan seorang anak kepada Sarjan Sabarudin bin Daud yang telah terkorban ketika peristiwa berdarah 2013 dengan diiringi oleh Sarjan Muhammad Tarmizi bin Hashim dan Kopral Muhammad Qayyum Aikal bin Zulkifli. Ketika kejadian, anak sulung kepada Allahyarham ASP Zulkifli bin Mamat, Muhammad Nur Akmar Amiruddin bin Zulkifli, berusia 5 tahun dan kini beliau telah pun berusia 15 tahun. Anak kedua Allahyarham Nur Muhammad Akil bin Zulkifli pula berusia 1 tahun dan kini telah pun berusia 11 tahun. Manakala anak ketiga Allahyarham Nur Akib Syahid bin Zulkifli ketika itu berusia 1 bulan dalam kandungan ibunya dan kini telah berusia 10 tahun. Anak ini tidak pernah melihat wajah ayahnya
Namun pengorbanan si ayah menjadi dendangan dan kebanggaan agar suatu hari nanti semangat keperwiraan ini akan diteruskan legasinya demi Ibunda Pertiwi. Bagi anak kepada Allahyarham Sarjan Sabarudin bin Daud, Hazing Wahiduzzaman bin Sabarudin kini telah pun berusia 28 tahun. Hari ini sebagai simbolik kepada perjuangan Allahyarham ASP Zulkifli bin Maman dan Sarjan Sabarudin bin Daud, ketua-ketua sektor dan rakan seperjuangan ketika peristiwa berdarah 2013. Deputi Komisioner Polis Datuk Manca Anna Atta, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Senior Assistant Komisioner Anwar bin Rosdi, Timbalan Pengarah KDNKA Pasukan Gerakan Khas Bukit Aman, Senior Assistant Komisioner Abdul Rani bin Alias, Komander Brigade Sabah, Assistant Komisioner Polis Hakemal bin Hawari, Timbalan Komander Brigade Tenggara, Assistant Komisioner Polis Rosmadi bin Rosli, Timbalan Komander 69 Komando Ulu Kinta Perak akan menyerahkan bendera Malaysia dan sang saka biru kepada anak-anak Allahyarham. Kelihatan ketika ini suasana sedih menyelubungi. Air mata mengalir sukar untuk menggambarkan betapa sebab dan sayunya perasaan anak-anak Allahyarham yang merindui kasih seorang ayah. Perjuangan ayah mereka menentang pengganas diabadikan dalam lipatan sejarah. Sesungguhnya, pemergian perwira-perwira ini masih diratapi dan dirindui. Untuk makluman para hadirin, Sarjan Muhammad Tarmizi bin Hashim dan Kopral Muhammad Qayyum Aikal bin Zulkifli kini telah pulih dari kecederaan dan meneruskan tugas sebagai trooper 69 Komando. Ya Allah, Kau cucurilah rahmat ke atas roh arwah ayahku. Ayah, abang akan ingat pesan ayah untuk menjaga ibu dan adik-adik. Kami reda dengan pemergian ayah. Ayah, pergimu bukan pengakhiran perjuanganmu. Semangat kental dan kesungguhanmu menjadi penyambung warisan darah perwira. Bagi yang telah pergi meninggalkan kita, marilah sama-sama kita sedekahkan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bersama-sama kita doakan agar roh para pejuang negara dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan roh orang yang beriman dan beramal soleh. Marilah kita bersama-sama mendoakan semoga legasi keberanian dalam unit 69 Komando dapat diteruskan oleh pewaris warisan darah perwira. Untuk makluman para hadirin sekalian, hampir kesemua pelakon dalam persembahan khas ini adalah pejuang-pejuang yang terlibat dalam pertempuran sebenar dan masih lagi menabur khidmat dan bakti untuk agama, bangsa dan negara. Sajak yang dideklamasikan oleh 3 pendeklamasi sajak itu tadi adalah hasil nukilan Deputi Komisioner Polis Besar Dato' Abdul Razak bin Haji Muhammad Yusof. Turut sama menjayakan persembahan ini adalah Dinam Jabatan Siasatan Jenayah, Pasukan Gerakan AM, Unit Drone PGU, Cawangan Telekomunikasi dan Sistem Maklumat PDRM, Muzium Polis Diraja Malaysia dan Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur.
Sekian persembahan khas peristiwa berdarah Lahad Datu 2013. Ampun tuanku beribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Patik mohon perkenan ke bawah duli-duli yang maha mulia tuanku untuk patik menyerahkan acara seterusnya kepada pengacara majlis. Ampun tuanku. dalam memanifestasikan kembali peristiwa yang telah berlaku di Lahad Datu dalam Obdaulat tersebut. Kepedulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan untuk menyantuni waris mangsa yang terlibat dan juga mungkin anggota yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam Obdaulat yang telah pun dilakukan. Jadi kembali bersama dengan Datuk Kong cukup menyayat hati dan cukup memberikan impak serta kesannya kerana mungkin pemaparan apa yang kita tahu, kenal di berita-berita, akhbar-akhbar, pemaparan media konvensional maupun alternatif hanyalah kisah gugurnya anggota ataupun perjuangan anggota. Tetapi situasi sebenar itu adalah lebih daripada apa yang dapat dibayangkan. Jadi bagaimana ini sebagai satu manifestasi dan juga gambaran bahawasanya kesiapsiagaan anggota itu tidak mengira nyawa dan juga tidak mengira keadaan. Ya, kalau kita lihat dari persembahan daripada pelakunya peristiwa Ob Tandu, begitu sedihnya saya pun mata nak menitik bila tengok walaupun dah 10 tahun yang berlalu. Dan di sini menunjukkan kesiapsiagaan pasukan pengawal kuasa terutamanya daripada Komando 69. Mereka ini berkorban untuk bangsa dan negara. Walaupun dalam keadaan apa-apa jua pun tidak pernah kita berundur sebagai seorang perwira. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa pentoman yang diadakan itu untuk memperingati jasa dan bakti arwah yang meninggal supaya kita tidak pernah orang kata melupakan jasa mereka. Dan di sinilah saya menyeru kepada semua warga PDIF supaya kita ini sentiasa bersiap sedia untuk menjaga kedaulatan negara kita. Ya. Itulah saya nak sampaikan. Tuan, kalau kita lihat tadi ada juga tiupan paduan akhir atau lebih kenali sebagai last post. Mungkin kita akan mengetahui lebih lanjut apakah sebenarnya simbolik di sebalik last post itu. Tapi sebelum itu Ismail, kita terus saja ke agenda yang seterusnya. Menyaksikan sedikit tayangan video bersempena juga dengan persembahan ini. Tetapi apapun ini merupakan suatu kesempatan untuk kita mengucapkan salam takziah kepada mereka yang telah terkorban dan juga banyak menyumbangkan bakti kepada bukan sahaja pihak Polis Raja Malaysia tetapi juga kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Jadi mari sama-sama kita saksikan video khas yang disediakan.